Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni saya buat sedikit video untuk membantu kelas IBC di EP5. So sebab saya rasa kamu yang tak ada pendedahan lagi lah dengan Arduino kan. Sebelum kita masuk IBC iaitu Internet Based Controller yang kita gunakan WeMOS, kamu pernah jumpa, mungkin WeMOS ni first time kamu jumpa, tapi kamu mungkin pernah jumpa Node MCU, kamu mungkin pernah jumpa Arduino paling basic iaitu Arduino Uno ataupun Arduino Nano sendirilah. Okay. Sekarang saya nak ajak sebenarnya asal kamu faham satu konsep yang basic, apa yang kamu kena dapat, apa yang kamu kena buat. Tukar microprocessor pun dia akan jadi lebih kurang proses dia. Cuma kadang-kadang ada sedikit benda kita kena faham, sebab tu kita kena faham basic bagaimana structure. Contoh kadang-kadang bila kita tukar mula-mula kita guna Arduino Nano ataupun Arduino Uno, tapi bila guna WeMOS, pin dia lainan sikit cara kita kena tulis coding. Tapi structure coding still sama, still first kali kena define, yang kedua kena pintu input ke output, yang ketiga baru kamu buat dalam loop tu, baru kamu buat sistem kamu nak apa. Dia punya tu sama je, cuma ada sedikit dari segi pin. So hari ni kita tengok ada 3 benda yang penting tu dulu. Kadang-kadang orang salah faham tau. Untuk buat satu sistem yang berjaya menggunakan microprocessor, semua kena dipatuhi. Semua rules untuk setiap program kena dipatuhi, di mana pertama microprocessor kamu dari segi pin, dari segi kamu letak pin semua tu kena betul. Yang kedua baru tengok coding. Adakah coding kamu betul? Adakah coding kamu betul dengan kamu punya masukan input kamu, wiring kamu sama tak masuk dengan hardware kamu, masuk dalam kamu punya Arduino Nano. Yang ketiga kamu kena tengok kamu punya litar. Adakah litar kamu pasang yang betul? Adakah current yang mengalir daripada Arduino akan masuk kepada input atau output kamu? Bila tiga-tiga benda ni dipatuhi, barulah kamu punya sistem tu boleh jadi. Jadi, first of all, sebelum kita kamu masuk sistem ni lagi banyak sensor-sensor yang melibatkan kamu kena faham penggunaan AC pula lah, ataupun sebenarnya banyak sensor, dia punya input dah lain dah. Dia ada analog, ada digital. Kita faham dulu yang basic. Bagaimana interaction tu nak berlaku. So, macam saya kata, saya perlukan kamu semua tadi kumpul, kena ada Arduino. Kamu guna Arduino Nano sebab kamu guna dalam projek kamu. Kedua, saya nak perintang dengan LED. Yang ni yang basic, paling senang. Kita just guna 1 atau 0 voltage. Bila ada voltage 3.325, dia akan jadi 1. Bila kosong, tak ada voltage, kamu punya logic voltage tu akan jadi kosong. So katakanlah kita nak onkan kita punya LED, dia akan hantar data 1 dan LED kita akan on. Bila dia hantar data kosong, LED kita akan off. Okay, 3 perkara basic. Pertama, kita akan tengok sama-sama adalah macam mana dari segi litar. Okay, basically paling simple sekali litar kita. Hari ini kita akan buat litar menggunakan kita punya LED dan juga pelintang. Okay, so daripada segi LED-nya, saya punya terbalik ni. Okay, daripada segi LED, contohnya kalau kamu pasang LED kamu dengan 5 volt dekat dengan kamu punya Arduino Nano, kamu sambung terus 5 volt contohnya ya. Kamu sambung 5 volt kat sini, terus kamu sambung dekat pin 5 volt. Dan juga kamu punya ground kamu terus sambung pada ground. Sepatutnya ini akan menjadikan satu complete cycle. Satu complete circuit. Di mana litar kamu akan mengalir, LED kamu akan on. Ini basic. Kamu boleh test juga benda ni supaya kamu tahu connection LED kamu ni betul ke kamu pasang cathode dekat depan atau anode kat depan. Kalau kamu pasang terbalik, dia takkan on. Saya suka sebenarnya nak check LED ke, nak check litar kamu sambungan betul ke tak. Saya suka buat benda ni first saya buat. Saya akan test. Setiap kali saya buat, saya akan test. Betul ke aku sambung cathode dengan anode. Saya akan buat dulu connection yang depan anode ni sambung kat 5 volt. Yang belakang dekat perintang ni saya akan sambung dengan ground.
Okay, itu apa saya akan buat. Okay, so sekarang ni ini adalah basic complete circle. Sekarang ni kita dah tahu bila kita dah tengok connection litar kita betul kat sini. Okay, bila kamu dah tengok litar kamu betul, baru kamu pasangkan kamu punya LED tu dengan kamu punya data yang kamu nak. Okay, 5 volt maknanya kita tak ada bagi dia kita tak ada bagi dia satu arahan. Terus letak dekat power supply 5 volt. Katakanlah sekarang ni kalau kita nak sambung dia dengan data daripada D4. Okay, satu lagi benda, bila setiap kali kita guna Arduino, kita kena tahu pin-pin number. Kalau kamu guna Nano lain tau, Wemos lain. Jadi kena pastikan pin number ni adakah betul. Kamu kena tahu guna pin number ni. Contoh, untuk D2 betul dia guna nombor 2, D3 nombor 3, D4 nombor 4, D5 nombor 5 dan seterusnya. Katakanlah saya sambung puas nanti tak ada, awak setengah buat video. Kejap ya. Okey. Katakanlah saya sambung daripada D2. Okey, D2. Okey. So data daripada D2, kalau kita kata D2 sama dengan height, barulah LED kamu akan on. Okey, sekali lagi data D2 tak hantar, kita tak kata dalam kita punya coding D2 sama dengan height, dia akan off. Okey. Yang ni sambung pada ground lah. Okay. So sekarang ni bergantung kepada berapa LED yang kamu ada. Macam saya kata, kita cuba buat satu. Okay. Pemasangan dia mesti macam ni. Okay, ini adalah untuk positif dekat atas kamu. Okay, untuk protoboard, bagi yang tak tahu lagi, yang ini setiap titik ni adalah secara siri. Okay. Ini pun sama, ada longkang. Maknanya ada longkang ni, yang ni sampai sini saja. Longkang ni tak adalah. Sampai kat longkang ni tak ada titik-titik dah kan. So titik yang baru pula, sini sampai sini, dia adalah secara siri. Okay. Untuk longkang yang hujung ni, yang dibuat secara horizontal ni, untuk semua ni adalah siri. Sebab dia nak guna satu je power supply. Jadi semua titik-titik ni adalah power supply 5 volt kalau kita sambungkan dengan 5 volt dekat Arduino. Okay, yang ni ground. Apa maksud saya adalah contohnya, sekiranya kamu sambung, okay, sekiranya kita menyambung 5 volt ini terus kepada sini, maknanya semua line dekat sini adalah 5 volt. Okay. Sekiranya kamu sambung untuk negatif ni pula pada ground. Okay. Semua titik-titik ni daripada sini ke sini dia akan jadi ground. Jadi kita tak perlu, kita boleh cucuk beberapa banyak pin pun kat sini untuk jadi ground ke untuk jadi 5 volt. Sebab tu fungsi dia kadang-kadang perlu kita letak 5 volt dengan ground dekat situ. Okay. Dah habis kat sini. Sekarang ni kita nak tengok bagaimana saya nak letak nombor pin. Saya nak letak pin mana dekat saya punya litar tu. Okay, saya dah buat dah dalam Tinkercad. So, katakanlah saya ada 3 output sekarang. Saya ada perintang dan juga saya ada LED. Saya nak letak atas ni data kan. Betul tak? Sepatutnya untuk menyalakan LED saya letak 5 volt. Tapi kalau saya letak 5 volt ni, LED saya akan sentiasa menyala lah. Sekarang ni saya nak dia akan menyala on my command, on my coding. Okay. So, katakanlah saya bubuh kat sini D. Contoh. Untuk data D2, D3, D4, ini adalah dalam bentuk digital D. A1, A2, A3, A4, A5, ini adalah dalam bentuk analog. Okay. Saya pun ambil D2, letak connection kat sini. Okay. Saya ambil D3, letak kat sini. Okay. Saya ambil D4. Kamu boleh pilih ikut suka kamu. Asalkan data tu, pin itu boleh digunakan untuk digital. Sebagai contoh. Macam mana kita nak tahu pin tu boleh guna untuk digital, boleh guna untuk analog. Kita kena tengok data sheet. Tapi berdasarkan sini selalunya pun kita dah tahu. Kalau D ni maknanya data. Okay, digital. So you guys can guna pin-pin ni untuk jadikan dia input atau output. Okay, untuk A0, A1, A2, A3 ni, A ni adalah pin analog. Maknanya pin ini boleh digunakan, kadang-kadang dia boleh guna dua-dua. Dia boleh guna untuk digital, dia boleh guna untuk analog.
apakah, bilakah pin tu kita perlu guna untuk analog ataupun digital. Contoh, kita perlu guna sensor. Sensor, you guys selalunya sensor, voltage sensor ke, sensor yang infrared selalunya 1 atau 0. Tapi ada juga yang boleh nak guna untuk analog. Jadi bila sensor ni dia perlukan, dia nak bagi analog punya data, you tak boleh letak dekat digital punya pin. You kena letak dekat analog punya pin. Okay, tu beza dia A ke ataupun D kat depan. Okay, so tadi yang kita dah buat. Okay, ini adalah D5. D5. Ini yang biru ni saya letak tadi D3. D3 ke? Bolehlah. D3. Tak apa, dia tak kisah sebenarnya. D3. Yang ni saya letak adalah dekat D2. Sorry lah ya, serabut sikit. Okay. Jadi, inilah contohnya. Awak semua untuk first ni, awak kena perlu letak dulu dekat atas awak punya protoboard dengan betul sambungan dia. Okay, pastikan ground kamu semua sambung. Tengok ground dengan ground. Sambung dengan betul ketok dan anode ni. Kamu punya LED ni dengan pelintang kamu. Dan depan pelintang kamu sambungkan dengan D berapa yang kamu nak guna tu. Okay. Okay, so dah tamat untuk Lita. Cuba pasang dulu macam mana nak test LED tu menyala ke. Tak boleh guna konsep yang saya cerita mula-mula tadi. Kamu sambungkan dulu dengan 5 volt kat depan dia. Sambungkan dulu dengan ground. Adakah LED kamu terus menyala? Kalau tak menyala, terbalikkan kamu punya LED tu. Ataupun kamu buat apa? Kamu pergi sambung direct. LED pun kamu pergi sambung direct. Itu dah titik-titik yang sama. Faham tak maksud saya? Okay. Apa maksud saya pasal titik-titik yang sama? Sebab tu saya kata awak kena tahu basic. Okay. Okay. Apa maksud saya titik-titik yang sama? Okay. Titik kat depan ni, sepatutnya dia tak kongsi dengan siapa-siapa kecuali dengan data. Nampak tak? Apa maksud dia? Titik dekat sini, dia kongsi dengan data sahaja. Jumpa pelintang. Okey, lagi titik mana lagi yang ada connection? Ni, titik yang kat sini. Siapa yang patut jumpa titik kat sini? Titik kat sini patut jumpa dengan cathode, patut jumpa dengan Lita pelintang kat depan je. Ada 2 je connection. So, betul tak kamu buat? Betul lah kan, tengok yang ni. Saya punya terbalik sikit. Satu jumpa dengan pelintang, satu jumpa dengan anode. Saya punya saya terbalik kan, tak maaf. Tapi macam itulah konsep dia. Okay. Titik yang kat belakang. Jumpa siapa? Jumpa dengan pelintang, jumpa dengan ground. Betul tak? Titik yang kat belakang, sebab saya terbalik 2 ni, jadi atas kamu lah. Titik kat belakang jumpa dengan, saya punya LED, jumpa dengan ground. Macam tu cara kamu nak check kamu punya Lita. Okay. So, saya dah masuk dah. Kalau kamu punya Lita, kamu punya LED on. Okay, beres. Alhamdulillah, kamu punya sambungan betul. Okay. Sekarang baru kita boleh masuk ke coding. Kamu boleh buka Arduino IDE. Okay, Arduino IDE adalah di mana tempat kita boleh compile, kita boleh check kita punya coding. Dan daripada coding tu juga kita boleh verify dan juga kita boleh terus masukkan coding yang kita dah buat tadi ke dalam platform Arduino Nano ni dan dimasukkan ke dalam, dia burn. Dia kata masuk dalam Arduino Nano kita. Ataupun apa-apa Arduino yang kita gunalah. Okay, coding ni saya dah bagi dekat kelas IBC, Google Classroom. Saya dah bagi dah coding. Okay, kamu boleh tengok kat situ, boleh ambil, boleh guna. Okay. Okay, untuk saya guna, okay, sekarang ni tengok coding, saya akan ajar sedikit structure lah, structure coding kan, macam mana kamu nak tengok structure coding ni. Okay. Kita tengok structure coding dulu sebelum kita verify ya. Okay, ini adalah Lita saya. Okay, ini adalah Lita saya, di mana saya menggunakan sebanyak 6 LED dan 6 pelintang untuk menjadikan dia macam running light. Okay. So, macam mana connection saya dah buat dah bergantung macam part A yang kita buat belajar tadi, part Lita. Okay. Saya buat dekat sini. Okay, kita tengok Lita yang saya buat ni dulu. Okay. Okay. Saya letakkan semua bawah ni sama dengan ground. Okay, saya ambil satu ground daripada sini. Ground dekat Nano. Okay, sekarang ni untuk nyalakan daripada D. Saya ambil daripada mana?
Okay, ni saya ambil daripada D7, D6, D5, D4, D3, D2. Sebab saya guna 6 LED. Saya guna 6 output sekarang. Okay, dah siap dekat hardware macam mana saya buat. Kita tengok sekarang ni software pula. Okay. Okay. Macam kamu dah belajar dalam embedded. First kali, contoh kita bila kita buat. Okay. Macam kamu dah belajar dalam embedded. First kali adalah kita kena declare pin dulu. Bukan declare pin. Declare pin dulu. Declare pin. Declare pin yang kita gunakan untuk sistem kita. Okay, declare pin. Allah huduh tulisan. Okay. Kita kena declare pin kita dulu. Sebab saya guna 6 output tadi. Kan? 6 LED. Kalau kamu nanti, contoh, kamu guna, katakanlah kamu buat satu sistem home invader ke kan, yang kamu buat untuk security home ke, kamu guna infrared, kamu guna buzzer, kamu guna, okay, infrared dan buzzer je saya bagi dua contoh. Infrared, buzzer, kamu guna display dia banyak sikit pin tau. Okay, kamu guna ni lah, saya bagi dua contoh paling simple lah. Contoh apabila orang lalu dekat infrared tu, okay, infrared kamu kekesan ada orang, buzzer kamu akan berbunyi. Sekarang kamu ada berapa input dan output? Kamu ada dua benda. Siapakah input? Input adalah infrared, output adalah buzzer. Kamu kena kenal pasti dulu sebenarnya bahan-bahan yang kamu guna ni. Okay, so bila kamu dah kenal pasti, kamu buat apa? Kamu kena declare dia. Dua, contoh infrared, buzzer. Okay, tapi kita pergi yang kat saya punya ni lah. Saya tak nak cakap pasal projek lah. Yang tu nanti kamu kena belajar lah, yang boleh insyaAllah. Boleh tanya pun, tak ada masalah. Okay, so kalau yang ni tadi saya guna 6 pin. Okay, INT adalah untuk kita declare nombor pin. Dan kenapa saya tulis LED 1? Sebenarnya kamu nak tulis A, B, C, D, E, F pun boleh kat sini, tak ada masalah. Okay, ini adalah variable saja. Kita menyatakan bahawa LED 1 saya letakkan di pin 7, LED 2 saya letakkan di pin 6, LED 3 saya letakkan di pin 5 dan seterusnya. Okay. Bila kita dah declare pin, sama juga macam embedded. Nombor 2 lepas setup adalah kita kena cakap pin mode LED 1 tu kita jadikan dia input ke output. Kita nak suruh dia masuk dalam microcontroller input ke, ataupun kita nak daripada microcontroller punya voltage ataupun data pergi ke LED kita. Okay, so sekarang kita kata pin mode LED 1 sama dengan output. Kita nak data daripada microcontroller, daripada Arduino Uno yang akan menyatakan apabila LED on. Bukan, kalau macam sensor, kita nak data dari sensor masuk kepada nano. Cakap ke kita apa yang kita dapat data tu, daripada data tu apa yang kita akan buat. So kita kena declare dulu adakah dia input ke output. So LED sekarang kita declare dia semua sebagai output. Okay, sama juga ni declare input atau output. Pin yang kita dah declare kat atas tu, adakah dia input atau output. Okay, yang ketiga baru kita pergi loop. Okay, loop. Saya pun cakap kat sini, loop ni adalah sistem kita. Apa yang kita nak suruh sistem kita buat. Dekat sinilah coding kita happening. Jadi kat mana. Contoh, untuk digital write, maknanya kita katakan kita write LED 1 sama dengan height. Kita pun apa yang terjadi adalah bila dia dah check, dia pun pergi kat loop. Kita cakap kita nak digital write LED sama dengan 1. So bila sama dengan 1, apa jadi pada kita punya LED? Dia akan jadi on. Selepas dia akan on, dia akan delay. Okay, lepas dia delay sekejap, jadi apa pula? Digital write LED low. LED kita akan jadi kosong. So LED kita kejap nyala. 1. Lepas tu bila delay sekejap, dia akan jadi kosong. Lepas kosong, apa yang terjadi pula dekat bawah ni? LED 2 pula yang jadi 1. Nyala. So LED 2 kita akan on. Lepas tu delay pula. Dan seterusnya. Okay. Ini adalah macam mana digital write adalah kita nak write data dekat LED kita tu daripada nano. Dia akan bagi kat LED kita 1 atau kosong. Okay, ini adalah saya punya contoh coding. So tadi pergi dekat kita punya, kita dah tengok coding. Saya nak sekarang ni, kalau kamu ada satu je LED, satu je bintang, kamu adjust coding ni supaya jadi satu. Senang je, simple je kan. Contoh kalau kamu nak jadikan, berapa input kamu sekarang? 1. So kamu just declare LED kamu ada 1. 1 pin berapa yang kamu guna tadi? Nombor berapa pin dia? Okay. Sama juga kat pin mode ni. Kamu guna satu LED je kan? So pin mode kamu hanya satu je lah, LED output.
LED 1 sama dengan satu output. Yang lain-lain kamu boleh delete. Okay. Untuk masuk sistem digital write LED 1, kamu nak buat hide, jadikan dia delay kosong. Lepas tu jadikan dia balik digital write LED sama dengan kosong. Okay. Tapi yang kamu punya, kalau kamu nak run balik, cari yang blinking punya coding. Dia boleh jadi 1 0 1 0 1 0. Macam mana nak buat itu? Cuba tengok. Okay. Okay. So sekarang bila dah coding ni dah jadi, apa yang kita akan buat adalah kita masuk upload dalam kita punya Arduino IDE. Kamu boleh copy dan paste. Arduino IDE, okay, dia adalah satu interactive development. Ya ke? Betul dah rasanya? Okay. Nanti saya back key balik kalau salah yang tu. So apa yang kita buat adalah bila kita dah masukkan coding kita boleh test coding kita betul ke tak. Okay, yang tadi untuk yang ada satu je coding tu, cuba cari Arduino blinking. Okay, cuba cari yang blinking boleh ni balik. Nanti saya ajar dulu yang ni. Okay, so sekarang untuk saya punya ni, bila dah done compiling, untuk apa-apa platform kita guna, Nano ke, Wemos ke, kita ada beberapa benda kita perlu buat lah. Untuk Wemos banyak sikit, tapi saya tunjuk dulu basic. Okay, kamu pergi tools, kamu pergi board. Pastikan sekarang ni kita guna Arduino Nano. Kamu tick dekat Arduino Nano. Okay, ada certain dia kalau guna processor ni untuk Nano ada problem sikit. Kamu tak boleh guna yang Atmega 328P ni je. Kamu guna yang 328P all bootloader. Okay, okay, port dia. Saya punya port ni tak dapat ni. Saya buat ni. Okay, untuk port, ramai orang ada masalah dekat port ni. Jadi sebenarnya apa yang kamu kena buat, okay, simple je. Okay. Untuk port ni, macam mana kita nak tahu port kita yang kamu guna? Kamu pergi device manager. Okay. Kamu pergi device manager kamu. Lepas tu dekat port ni. Port COM dengan LPT. Kamu ambil sini. Okay. Yang ada USB serial CH340. Inilah yang untuk Nano tu. So dia kata kat sini COM 6. So saya buka balik Arduino. Okay, so tadi itu sekali lagi ya. Pastikan Arduino Nano. Pastikan all bootloader. Sebab Nano dia problem sikit, dia kena guna ini. Tapi kalau kamu punya boleh guna yang biasa, just guna je lah Atmega yang 328P ni. Port tadi saya port 6. Okay, bila tadi kita dah verify kan, first session kita buat verify. Yang second adalah kita upload coding kita masuk dalam Arduino Nano kita. So kamu pun upload. 3 benda tadi pastikan betul baru boleh upload, baru dia jadi. Okay, Nano pastikan dia betul kat sini. Pastikan prosesor kamu betul. Pastikan port kamu guna betul. So jadilah done uploading. Okay, bila done uploading, sekarang boleh tengok hardware kamu. Sekiranya sambungan litar kamu betul, coding kamu tak ada masalah, kamu akan dapat. Macam saya punya. Buka pula. Okay, ini yang saya buat semalam. Okay, so sekarang ni apa yang saya nak kamu semua buat. Okay, kelas. So sekarang apa yang saya nak kamu semua buat adalah kamu buat satu, tunjuk kat saya. Bergantung kepada LED yang kamu ada. First kali saya nak kamu tunjuk kat saya macam mana kamu verify. Dah okay. Okay, tekan verify. Guna video saja.
Guna video handset pun tak apa, tunjuk. Okay, kamu punya value file. Kamu tunjuk proses upload kamu. Okay, dan compiling. Kamu tunjuk proses upload kamu. Okay, guna video tu. And then, tunjuk kat saya kamu punya video yang dah jadi. Hardware dia. Okay, sila hantar ni dekat satu folder yang saya akan buat dekat dalam Google Classroom ataupun dalam WhatsApp pun isi. Boleh WhatsApp saya PM kalau dah jadi, dah okey. Ada masalah ke apa-apa ke boleh tanya. InsyaAllah kalau saya tak sibuk saya jawab. Okay. Coding adjust, je saya katalah ikut kamu punya barang yang ada. Hardware yang kamu ada. Okay, sampai sini saja. Saya harap kamu dapat sedikit ilmu lah dengan apa yang saya tunjuk. Minta maaf memang tak sempat nak. Kita akan upgrade lah. Dari semasa ke semasa. InsyaAllah. Sekian, terima kasih.